Hai, Assalamualaikum. Pada pembentangan ini, kami merupakan kumpulan 5 yang terdiri daripada Muhammad Saiful bin Azmi, Amzi Iqbal bin Ramlan dan saya sendiri, Muhammad Azrin bin Amri. Merujuk kepada soalan pertama, alat berfikir yang dipilih ialah teknik penyoalan. Pemilihan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan interaksi secara langsung antara guru dan pelajar secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk kita mendapatkan sesuatu maklumat, tetapi dapat membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan sikap saling memahami dan bekerjasama. Dalam slide ini, saya akan menerangkan tujuan utama penggunaan teknik penyoalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ialah yang pertama sekali, untuk mengesan pengetahuan berbahasa pelajar. Yang kedua, untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan juga kritis. Dan yang terakhir sekali, untuk mendorong pelajar menyusun dan menguraikan bahan yang diajar. Teknik soal jawab ini dianggap teknik yang terpenting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan pada slide ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai prinsip-prinsip panduan penyoalan. Mengapa ia penting? Kerana bagi memastikan kelancaran pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan mengikut panduan ini, guru dapat mengasah pemikiran kreatif dalam kalangan pelajar. Ciri-ciri teknik penyoalan yang sesuai digunakan bagi memungkinkan kejayaan teknik ini dalam aktiviti PDPC adalah dengan soalan-soalan yang hendak dikemukakan hendaklah dirancang dahulu. Soalan-soalan hendaklah bersesuaian dengan peringkat kebolehan pelajar. Aras soalan hendaklah tidak terlalu senang atau tidak pula terlalu sukar. Perkataan atau istilah yang hendak digunakan haruslah boleh difahami oleh pelajar. Beri peluang kepada pelajar untuk memikirkan jawapan. Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja. Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid. Bentuk soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid. Bentuk soalan hendaklah berubah-ubah untuk menarik perhatian murid. Tentukan bahawa soalan itu dapat didengar dengan jelas oleh pelajar seluruh kelas. Soalan yang dibentuk harus mampu mendorong pelajar untuk berfikir. Elakkan soalan mengandungi jawapan di dalamnya. Soalan hendaklah ringkas dan jelas. Melalui teknik penyoalan ini, guru akan menerangkan isi-isi penting agar pelajar dapat memahami serta membolehkan pelajar meningkatkan pemikiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Guru juga perlu mengemukakan soalan kepada pelajar agar pelajar dapat berfikir mengenai topik yang dipelajari supaya mereka dapat memahami dengan mudah dan berkesan. Oleh itu, kemahiran menyoal dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting bagi bidang pendidikan. Soalan dan penyoalan merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam bentuk pertanyaan dan ia mampu memberikan maklumat kepada seorang guru sama ada pelajar dapat faham atau tidak dengan kandungan yang telah diajar oleh gurunya. Teknik soalan dan penyoalan ini juga dipecahkan kepada beberapa jenis soalan yang digunakan mengikut tahap kemampuan seseorang pelajar. Jenis-jenis soalan bagi teknik soalan dan penyoalan terdiri daripada soalan Socrates, soalan bertumpu dan bercampur, soalan berasas taksonomi Bloom. Jenis-jenis soalan yang terdapat dalam bahan bantu mengajar soalan dan penyoalan ini mengandungi kelebihan tersendiri. Jenis-jenis soalan ini juga sering digunakan oleh guru ketika di dalam kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saiful yang akan membentangkan tentang soalan Socrates. Okey, sebelum saya menerangkan jenis soalan Socrates ini lebih mendalam, kita akan kenal dahulu siapa orang pertama yang memperkenalkan teknik Socrates. Okey, perkataan Socrates ini berasal dari nama seorang tokoh yang berasal dalam bidang falsafah. Soalan Socrates ini merupakan kaedah Elycus, iaitu satu teknik dialog argumentatif antara individu, iaitu pelajar dan guru, atau soalan jenis ini merupakan jenis pedagogi di mana
satu siri soalan ditanya untuk mendapat jawapan dengan cara menyoal. Okey, jenis soalan Socrates ini telah menghasilkan beberapa objektif yang akan menunjukkan keberkesanannya, iaitu yang pertama adalah merangsang penglibatan murid, yang kedua adalah merangsang murid untuk berbincang, yang ketiga adalah menguji kebolehan murid, yang keempat adalah menarik minat murid, yang kelima adalah menilai kemajuan murid, yang keenam mengawal tingkah laku murid, yang ketujuh melibatkan murid untuk berfikir secara kreatif, dan yang terakhir menentukan sejauh mana objektif tercapai. Okey, selain itu, jenis soalan Socrates ini terdapat 6 kategori soalan yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama adalah soalan untuk mendapat penjelasan. Okey, soalan ini digunakan untuk mendapat penerangan secara terperinci dan jelas. Okey, contoh soalan yang digunakan adalah, apakah yang anda maksudkan dengan soalan Socrates? Tanda tanya. Okey, yang kedua adalah soalan untuk menyiasat anggapan ataupun andaian. Okey, soalan ini digunakan adalah untuk mengkaji apa yang kita dakwa yang mungkin tidak benar. Contoh soalan yang digunakan adalah, mengapakah seseorang akan membuat andaian yang serupa? Tanda tanya. Okey, yang ketiga adalah soalan untuk menentukan sebab dan bukti. Okey, soalan ini digunakan adalah untuk menilai kebenaran sesuatu fakta. Contoh soalan yang digunakan, bagaimana kita dapat memastikan ia benar? Tanda tanya. Okey, yang keempat adalah soalan mengenai pandangan atau perspektif. Okey, soalan ini digunakan untuk memeriksa pandangan kita dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan lain yang berkaitan. Okey, contoh soalan yang digunakan adalah bolehkah sesiapa melihat ini daripada sudut atau perspektif lain? Tanda tanya. Okey, yang kelima adalah soalan untuk mencungkil implikasi dan akibat, yang merupakan soalan yang tujuan dia untuk mengikut arah pemikiran kita. Contoh soalan, apakah implikasi daripada tindakan yang anda buat? Tanda tanya. Okey, dan yang terakhir adalah soalan mengenai soalan. Soalan ini digunakan bertujuan untuk mendapat kepastian dalam soalan yang ditanya. Sebagai contoh, soalan yang digunakan adalah, sejauh manakah kita bersetuju dengan soalan ini? Tanda tanya. Seterusnya mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan rangka kerja yang berguna untuk pembangunan objektif secara tepat supaya dapat mencerminkan tahap pembelajaran. Mengikut piramid taksonomi Bloom, ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pemikiran aras rendah dan aras tinggi. Pemikiran aras tinggi terbahagi kepada penilaian, sintesis dan analisis. Pemikiran aras rendah terbahagi kepada aplikasi, kefahaman dan pengetahuan. Taksonomi Bloom juga mempunyai 3 domain utama, iaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif membincangkan pengingatan semula, pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran. Domain ini membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dan kefahaman. Domain kognitif mempunyai 6 elemen, iaitu aras pengetahuan, aras kefahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan aras penilaian. Domain efektif pula digunakan untuk melihat tingkah laku serta penerimaan atau penolakan sesuatu perkara. Dalam sesi PDPC, murid-murid perlu peka terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh guru. Hal ini kerana penerimaan adalah tingkat yang paling rendah dalam domain efektif. Penerimaan adalah kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar. Selain itu, murid-murid juga akan dinilai melalui waktu yang sepatutnya mereka menjawab soalan berkenaan.
Hal ini kerana kategori tindak balas menunjukkan bahawa wujudnya interaksi yang aktif di dalam kelas. Kategori penilaian pula, murid membuat generalisasi terhadap apa yang dilihat dan dipelajarinya. Tambahan pula, kategori organisasi pula memperlihatkan bahawa terdapat beberapa nilai digunakan. Hal ini kerana pelajar terpaksa mengaitkan nilai secara harmoni dan melahirkan falsafah secara konsisten. Seterusnya, domain psikomotor. Saya memilih untuk lebih memperbanyakkan pergerakan di dalam bilik darjah untuk meningkatkan keseronokan dan murid-murid juga akan mudah mengingati apa yang dipelajarinya. Saya juga berpendapat bahawa kepelbagaian soalan yang dikemukakan kepada murid mempunyai aras yang berbeza, di mana soalan terdiri daripada soalan yang mudah hingga susah. Hal ini sekaligus dapat merangsang pemikiran murid tentang apa yang dipelajari dalam sesi pembelajaran. Alat penyoalan yang digunakan ialah instrumen yang dapat membantu untuk berfikir lebih sistematik dan berkesan. Hal ini kerana idea-idea yang disampaikan oleh murid akan lebih tersusun, jelas dan mudah difahami. Penguasaan proses menyoal secara menyeluruh adalah salah satu pendekatan yang dibahaskan sebagai teknik pengajaran berteraskan kebat. Kognitif merupakan aspek penting kerana menjadi perkara utama kriteria pembentukan soalan. Manakala bagi efektif digunakan untuk melihat tingkah laku serta penerimaan dan penolakan. Selain itu, psikomotor berkaitan memperbanyakkan pergerakan dalam bilik darjah untuk meningkatkan keseronokan. Melihat kepada ketiga-tiga domain tersebut, teknik soal dan menyoal mampu mengemukakan soalan yang berjaya meningkatkan minat pelajar untuk terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana adalah sangat wajar sekiranya teknik soal dan penyoalan ini digunakan dalam sesi PDPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzi Iqbal. Okey, untuk soalan ini kita akan fokus kepada soalan bertumpu. Di mana soalan bertumpu ni lebih dikenali sebagai soalan tertutup, iaitu closed-end question, ataupun lebih dikenali sebagai convergent question. Soalan bertumpu ni bermaksud macam guru ni hanya perlu menduga soalan-soalan yang tidak memulakan pelajar tu meletakkan pemikiran mereka untuk membina jawapan, tetapi hanya memberikan jawapan tu dengan mengingati semua fakta-fakta yang telah dipelajari dalam konteks BDP dan ataupun pembacaan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi contoh kalau soalan bertumpu, apakah haiwan yang menggunakan warna sebagai satu penyamaran? Jadi soalan ini dia akan menguji kebolehan pelajar tersebut untuk mengenal pasti peranan penyamaran dan pewarnaan haiwan tersebut yang memainkan peranan secara semula jadi, dan dia akan mencadangkan contoh-contoh lain. Itu macam respon yang agak mudah diduga, hanya memerlukan pelajar itu mengingat kembali contoh-contoh haiwan yang pernah dilihat, pernah dipelajari oleh mereka. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah slide soalan bercapah, iaitu divergent question, ataupun lebih dikenali sebagai soalan terbuka, iaitu open-end question. Okey, soalan bercapah ni ia macam memerlukan pelajar tu untuk mengingati semua fakta-fakta dan ia akan mengaplikasikan apa yang diorang telah belajar tu dan menggabungkan dengan pengetahuan lain. Jadi pelajar ni dia perlu menerangkan, menganjurkan, menganalisis topik, situasi dan masalah tersebut dengan lebih lanjut dan menghasilkan jawapan yang mungkin pelbagai dan memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun berfikir di luar kotak. Okey, contoh dalam soalan bercapah, sekiranya singa ia macam dilahirkan dengan warna yang agak gelap pada bulunya, apakah boleh kita ramalkan apa yang akan berlaku pada habitat singa yang asalnya? Jadi soalan tadi ia macam menguji pelajar untuk menggunakan pengetahuan berkenaan dengan penyamaran, berkenaan dengan pewarnaan bulu, berkenaan dengan persekitaran di mana singa tersebut tinggal, untuk mencipta satu jawapan yang logik dan benar.
Okey, untuk slide yang seterusnya adalah slide perbezaan di antara soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, yang ni tak ada apa-apa sangat untuk diterangkan ataupun diuraikan. Just kita ambil tahu je lah. Okey, untuk soalan bertumpu ni dan soalan bercapah dan soalan bertumpu ni adalah soalan yang beraras rendah, manakala soalan bercapah ni adalah soalan yang beraras tinggi. Soalan bertumpu pula ni adalah jawapan ataupun respon yang terhad. Dan soalan bercapah ni dia kan soalan yang berfikir aras tinggi. Jadi jawapan dan respon tu dia akan jadi pelbagai lah. Jadi respon yang luas. Okey, untuk soalan bertumpu pula, bentuk soalan dia adalah bentuk yang tertutup, manakala soalan bercapah ni adalah bentuk yang terbuka. Soalan bertumpu ni juga adalah sesuai untuk menguji daya ingatan. Sebab apa? Sebab soalan bertumpu ni dia akan menguji pelajar untuk diingat balik apa yang telah dia orang belajar. Okey, untuk soalan bercapah pula dia tidak untuk menguji daya ingatan tapi juga untuk menguji cara bagaimana kita menakkulan dan penafsiran sesuatu pengetahuan yang telah kita belajar. Okey, untuk soalan bertumpu pula adalah lebih kepada sifat objektif dan soalan bercapah pula adalah lebih kepada sifat subjektif. Okey, untuk slide ini saya akan membentangkan berkaitan soalan 3 yang diajukan, iaitu apakah jangkaan kami terhadap keberkesanan alat berfikir, iaitu alat berfikir soalan dan penyoalan dalam meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Okey, yang pertama kami mendapatkan bahawa guru mampu menyampaikan kandungan pelajaran kepada pelajar dengan lebih berkesan. Okey, yang kedua adalah alat berfikir tersebut mampu menggerakkan minda pelajarnya ke arah yang lebih tinggi dengan mengeluarkan idea-idea yang kreatif dan kritis. Manakala yang ketiga adalah keberkesanan menggunakan alat berfikir soalan dan penyoalan dapat mengubah corak pengajaran dan pembelajaran dengan interaksi dua hala. Yang keempat adalah alat berfikir soalan dan penyoalan tersebut boleh menyebabkan pelajar mengamal corak pemikiran berdasarkan kebat. Dan yang terakhir adalah alat berfikir soalan dan penyoalan dapat membantu guru dalam mengesan kelemahan corak pengajarannya. Okey, untuk kesimpulannya, melalui teknik penyoalan ni lah pelbagai ilmu yang dapat dikuasai oleh setiap pelajar. Okey, dalam hal ini guru juga dapat mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis pelajar, di mana bahan bantu mengajar tersebut telah menunjukkan bahawa bahan bantu mengajar ini amat memberi impak yang sangat positif kepada guru dan juga kepada pelajar. Dan kesan-kesan ini amat penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dengan pemikiran kreatif dan kritis. Setakat itulah daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.